位弟兄姐妹，我们先低头祷告。 Saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. 亲爱的父神，我们都来到你的面前， Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat Tuhan. 求你安静我们的心， Tuhan tenangkan hati kami. 也是对我们每一个人说话， Juga Tuhan berbicara kepada setiap kami. 让我们的信心能够建在你的话语里面， Biarlah iman kami boleh berdiri di dalam firman Tuhan. 让我们的侍奉能够结出许多的果子， Biarlah pelayanan kami sungguh boleh berbuah berlebat. 让你的名在我们当中得着荣耀。 Nama Tuhan dipermuliakan. 求你建造你的教会， Tuhan mendirikan gereja-Mu, 求你建造我们每一个弟兄姐妹。 mendirikan setiap kami sebagai jemaat Tuhan. 听我们这样祷告， Tuhan dengar doa kami. 奉了耶稣基督圣名求， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 感谢上帝带领我们进入新的一个月份， Bersyukur Tuhan telah memimpin kepada kita masuk ke dalam bulan yang baru. 在这个第一个礼拜，我们来到主的面前领受上帝的话语。 Minggu pertama kita datang untuk menerima firman Tuhan. 今天我们的题目就是不会为着侍奉我们感到羞耻或者惧怕。 Tema pada pagi hari ini yaitu tidak karena melayani Tuhan tidak gentar dan tidak malu. 我们看马可福音第8章 Kita akan melihat dari Markus pasal 8 31节到38节， ayat 31 sampai ayat 38. 我先用印尼文的来念， Dibaca dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu. 然后巴鲁迪采用中文的来念。 Baru kita akan membaca dengan bahasa Mandarin. 马可福音第8章，从31节开始。从此，他教训他们说：人子必须受许多的苦，被长老、祭司和文士丢弃，并且被杀。过3天后要复活。耶稣明明地说这话，彼得拿着他劝他，耶稣转过来，看着门徒，就这被彼得说：撒旦退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。于是叫众人和门徒来，对他们说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上他自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？第38节，凡在这淫乱罪恶的时代，把我和我道当作可耻的，人子在他父荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。 Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38, demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. 阿门。我们读经到此。 Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. 各位弟兄姐妹，一个健全或者健康的基督徒的生活， Saudara sekalian, satu kehidupan orang Kristen yang sehat, yang baik, 我们可以把它分成3个部分。 kita bisa menjadikan 3 fase. 第一个部分，我说的所谓的接受的这个部分， Yang pertama yaitu bagian menerima. 他就开始从他接受主上帝的救恩， Mulai dari dia menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. 他也是接受我们弟兄姐妹的关怀， Juga menerima banyak perhatian dari saudara-saudari seiman. 他得到上帝各种丰富的恩典，各种的祝福。 Mereka mendapatkan banyak berkat datang yang dari Tuhan. 他也是接受上帝各种的看顾而照顾， Juga menerima banyak pemeliharaan, lindungan dari Tuhan. 但是他不会单单停留在这个接受恩典这个阶段而已。 Tetapi dia tidak mungkin berhenti di dalam tahap hanya menerima anugerah berkat dari Tuhan saja. 他要进入第2个阶段， Dia harus masuk ke dalam fase yang kedua, 就是成为一个坚固成长的基督徒。 yaitu harus menjadi satu orang Kristen yang kokoh, yang bertumbuh. 他更明白上帝的话语， Lebih mengerti akan firman Tuhan, 他更渴慕上帝的话语， lebih rindu akan firman Tuhan, 他更能够遵行上帝的话语， lebih dapat melakukan firman Tuhan, 他更加在主的话语里面扎根成长， lebih berakar, lebih bertumbuh di dalam firman Tuhan. 他的信心也是越来更坚固， Kita boleh melihat imannya tambah kokoh, 也是更扎根在下面， lebih berakar sampai ke bawah, 能够面对各种的问题 bisa menghadapi banyak masalah 或者各种生活的挑战，而且困难， atau peperangan ataupun tantangan dari kehidupan sehari-hari. 他更加渴慕来敬拜上帝， Lebih rindu datang menyembah Tuhan, 忠心来爱上帝，也是爱人。 setia mengasihi Tuhan, setia mengasihi sesama. 这个是第2个阶段， Ini adalah fase yang kedua. 然后他要进入第3个阶段， Dan dia akan masuk ke dalam fase yang ketiga, 就是一种侍奉的阶段。 yaitu fase pelayanan. 他不是单单领受上帝的祝福而已， Bukan saja hanya menerima berkat anugerah dari Tuhan begitu saja. 他不是单单在信心上能够成长， Bukan saja dia boleh bertumbuh di dalam iman dia. 他也是能够发出一种侍奉上帝、侍奉人的生命。 Dia juga bisa menghidupkan hidup yang melayani orang lain, melayani Tuhan. 他不是单单为自己而活而已， Bukan hanya hidup bagi dirinya sendiri saja, 但是他也是照顾到别人， juga dia bisa memperhatikan orang lain, 他能够关怀别人， bisa peduli akan orang lain. 他能够体恤别人的困难和问题， Dia bisa menyelami segala masalah, kesusahan dari sesama. 愿意伸出他的手来帮助其他的人，有需要的人，把福音传出去。 Mau mengulurkan tangannya, menolong kepada orang-orang lain, memberitakan berita Injil kepada mereka. 在这个侍奉的阶段里面， Di dalam tahap fase pelayanan ini, 他把他的生命、他的心交在主的手中， dia menyerahkan hatinya, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. 让上帝的大能透过他这个生命显露出来。 Kiranya kekuatan Tuhan melalui dia bisa dipancarkan. 上帝的大爱，上帝奇妙的恩典，透过他的言语行为，能够显出在人的身上。 Cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bisa dinyatakan dari tutur kata dan tingkah laku
dia. 它是好像一个器皿在主的手中发出上帝的荣耀、上帝的大能。 Seperti satu bejana di dalam tangan Tuhan bersinar untuk mengeluarkan kekuatan kebesaran dari Tuhan. 他生命的观点 观点也是有改变， Konsep dia juga berubah. 为上帝的国度而活， Bisa hidup demi kerajaan surga. 为福音而活， Hidup demi Injil. 为上帝的工作而活， Hidup demi pelayanan pekerjaan Tuhan. 所以他就有精神来为上帝而活。 Oleh sebab itu dia bersemangat hidup bagi Tuhan. 这个是第三个阶段， Ini adalah ketiga tahap, 3 fase itu. 能够来侍奉上帝的阶段。 Tahap bisa melayani Tuhan. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 我很希望我们每一个人都经过这个3个阶段。 saya mengharapkan setiap kita bisa akan melalui 3 fase ini. 而且今天我们能够进入这个第3个阶段， Hari ini kita bisa masuk ke fase yang ketiga 好 ini. 像我们要思想今天要思想的题目， Seperti tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. 不会为着侍奉上帝觉得羞耻或者惧怕。 Tidak karena melayani Tuhan merasa malu ataupun ketakutan. 今天你成为基督徒， Hari ini kita menjadi orang Kristen. 当你传福音的时候， Waktu kita menginjil, 当你侍奉上帝的时候， waktu kita melayani Tuhan, 是否你会觉得惧怕， apakah Anda merasa takut 或者你觉得羞耻吗？ atau Anda merasa malu? 如果是这样的话， Jikalau demikian, 你还没有预备好你的心。 Anda belum siap hati Anda. 我们求上帝的灵来充满我们， Kita mohon roh Tuhan memenuhi setiap kita. 我们才有勇气、信心，我们才有智慧来侍奉上 Baru 帝。 kita memiliki hikmat, iman untuk memberitakan Injil Tuhan. 所以今天我们思想这个题目， Hari ini tema yang kita renungkan bersama. 首先我们要从耶稣的身上来学习。 Pertama kita harus belajar dari diri Tuhan Yesus sendiri. 他是在侍奉当中成为我们最好、最伟大的榜样。 Dan Tuhan Yesus merupakan satu teladan, satu tokoh yang amat agung yang patut kita pelajari. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 对世界而言， bagi dunia, 对我们这个人的本性来说， dari sifat kita sebagai manusia, 我们是比较喜欢人家来侍奉我， kita lebih suka orang lain melayani kita. 不是我们来去侍奉别人。 Bukan kita pergi melayani orang lain. 但是耶稣基督的生活， Tetapi kehidupan Tuhan Yesus 而且圣经的原则， dan prinsip dari Alkitab 不是为了领受别人的侍奉， bukan untuk menerima pelayanan dari orang lain, 但是要愿意侍奉别人。 tetapi mau ingin melayani orang lain. 这个是基督徒生活的精神， Ini adalah semangat dari orang Kristen. 跟这个世界的精神是不一样的。 Lain, berbeda dengan semangat hidup di dalam dunia ini. 耶稣愿意降卑，成为小的，来到这个世界来 Tuhan 服侍 Yesus 人家。 merendahkan diri, merendahkan hati, datang ke dunia untuk melayani orang. 但是对世界来说， Bagi dunia, 我们要不断的更大、更大，而且更大。 kita mau besar, lebih besar lagi. 我们要受更多人的侍奉。 Kita mau lebih banyak orang bisa melayani kita. 在日本那边 Di Jepang 有一个家庭， ada satu keluarga, 这个家庭生了一个孩子， satu hari ada satu anak yang dilahirkan 这个孩子长得很软弱， dan anak ini sangat lemah. 所以他在小的时候， Waktu dia masih kecil, 他的身体很多病， banyak penyakit. 他也是念书念得不好， Sekolahnya juga nilainya kurang baik. 常常学校回来的时候， Setiap kali pulang dari sekolah 分数都是不好， dan nilainya tidak baik. 而且父母亲也是不看重他。 Dan orang tua pun tidak mementingkan dia, anggap remeh. 但是这个孩子有一个信号，很喜欢做的事情， Tetapi anak ini punya hobi yang suka dia lakukan, 就是喜欢这个修理汽车。 ya suka sekali membetuli mobil. 所以他中学毕业的时候， Waktu dia
lulus SMP, 他就没有再念书， tidak teruskan sekolahnya. 但是他要找工作， Waktu dia mau cari kerja, 找一份这个修理汽车的工作。 cari tempat reparasi mobil. 那他找来找去， Cari ke sana kemari, 很难找到一份这个工作。 susah dapatkan pekerjaan demikian. 最后他来到一个老板， Terakhir dia datang bertemu dengan satu bos. 他说：“我可以跟你工作吗？在你的这个汽车店里面工作。” Saya bolehkah kerja di bengkel Anda? 那个老板说可以。 Bosnya bilang boleh. 那你进来我的那个我的店里， Ya, engkau masuk bengkel saya. 然后最后他叫他做什么工作呢？ Apa yang dia lakukan? 叫他看他的孩子， Suruh dia jaga anaknya. 因为他很忙，他说 Karena dia sibuk, 没有人看他的孩子， tidak ada yang rawat anaknya. 所以你帮我看孩子，我来去工作。 Ya tolong ya jaga anak saya pergi bekerja. 那他不是很理想，但是他也是接受。 Ya kurang tidak ideal, tapi dia masih terima. 那有一天，这个店里面很忙， Satu hari bengkelnya sibuk sekali. 所以就叫那个孩子这个年轻人过来， Ya panggil orang ini datang. 来帮修理这个汽 Ya 车。 tolonglah untuk lihat-lihat apa yang bisa Anda lakukan untuk 哎， betulin 看到他 mobil. 的做得很好， Lihat dia bagus kerjanya. 越做越好， Ya dia lakukan semua pekerjaan dengan baik. 所以他的这份也是越来升得越高。 Ya jabatannya terus dinaikin makin 最 tinggi. 有一天， Satu hari 有一个人打电话到这个店里， ada satu orang telepon ke bengkel ini. 我的车在另外的地方坏掉了，你可以派人来解决我这个车的问题吗？ Mobil saya mogok di tempat lain. Apakah bisa utus satu orang untuk menyelesaikan masalah apa yang terjadi di 他 dalam 就 mobil 把 saya? 这个年轻人差去， Maka anak muda ini diutus ke sana. 而且做得很好， Ya bagus dia dilakukan. 所以这个人就得到很大的信任。 Dia dapat kepercayaan yang besar. 那他的身份越来升得越高， Dan dia tambah statusnya tambah baik. 最后他自己开了一个这个什么修理汽车的店， Terakhir dia buka bengkel sendiri. 然后不是单单建了一个或者做了一个修理汽车的店， Bukan hanya satu bengkel yang dia dirikan. 然后他做了一个这个做汽车的工厂。 Ya, dia bahkan membuat satu pabrik untuk bikin mobil. 那这个人就是Soichiro Honda， Ya, Soichiro Honda namanya. 这个 Honda 的创办人， Ya, pencipta Honda, mobil Honda di Jepang. 他的汽车到世界各地都有人在用。 Mobilnya di setiap pelosok dunia ada di mana-mana dipakai oleh orang. 这个 Soichiro Honda， Soichiro Honda ini 他是从最低的地方一直跑，往上跑，越跑越高，越跑越高。 dia dari tempat yang paling rendah, dia terus manjat, terus naik, terus maju, tambah tinggi. 这个是世界的生活方式。 Itulah cara hidup di dalam dunia ini. 但是耶稣不一样， Tapi Yesus lain. 他愿意在最高的地方、最荣耀的地方、最富有的地方，成为谦卑小，为了要侍奉别人。 Dia rela dari tempat yang paling tinggi, dia turun ke bawah untuk menjadi kecil, karena untuk mau melayani orang lain. 所以刚才经文第31节那边告诉我们， Di dalam ayat ke-31 mengatakan, 耶稣说，人子就是他本身要受到很多的痛苦， yaitu anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. 被长老、祭司、文士拒绝， Ditolak oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. 而且被人家杀死， Lalu dibunuh, 第3天要复活。 tetapi 3 hari bangkit. 当耶稣讲这一句话的时候， Waktu Yesus berkata demikian, 他要表达他来到这个世界的目的， dia mau nyatakan tujuan dia datang ke dalam dunia ini, 是为了要侍奉别人， yaitu untuk mau melayani orang lain, 把生命交给别人， menyerahkan hidupnya kepada orang lain, 被人家羞辱钉在十字架上。 dihina oleh orang dan dipantek di atas kayu salib. 这个是他来到这个世界的目的。 Itulah tujuan dia datang ke dalam dunia. 当彼得听到这个话的时候， Waktu Petrus mendengar perkataan demikian, 他不能够接受。 dia tidak bisa terima. 他说：“主耶稣， Oh Tuhan Yesus, 你是弥赛亚， Engkau adalah Mesias, 你是君王， adalah Raja, 你是上帝所应许的， adalah yang berkenan, yang Tuhan janjikan kepada kita. 你哪里可以被人家钉在十字架
架？ Mana mungkin, mana boleh engkau dipantek di atas kayu salib? 你哪里可以受到那么大的羞辱？ Mana boleh mendapat penghinaan yang begitu besar? 所以圣经那边告诉我们， Dan firman Tuhan mengatakan, 彼得就把耶稣拉过来， dan Petrus menarik Yesus ke pinggir, 责备对耶稣说 dan dia berkata kepada Yesus, 主耶稣，这个事情不可以发生。 oh tidak mungkin bisa terjadi ya Tuhan Yesus hal 那 ini. 当耶稣听到彼得这样说的时候， Waktu Yesus mendengar Petrus berkata demikian, 耶稣的心里也是非常的生气。 hatinya marah. 他对这个彼得说 Dia berkata kepada Petrus, 他说撒旦魔鬼，你走去， enyahlah iblis. 因为你所思想的 Karena apa yang engkau pikirkan 不是上帝所思想的， bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. 但是你所思想的 Apa yang Anda pikirkan 是人所思想的， yaitu dipikirkan oleh manusia. 是撒旦所要做的， Iblis yang mau melakukannya. 是世界的思想。 Itu adalah pikiran dunia. 世界的思想要大，受人家的服侍，要在这个世界里面掌权。 Pikiran dunia mau besar, mau dilayani orang, mau berkuasa di dalam dunia ini. 但是我弥赛亚来到这个世界， Tetapi aku, Mesias, datang ke dalam dunia ini 为了要服侍别人， karena mau melayani orang 要 lain, 帮助别人， mau menolong orang lain. 而且愿意把我这个生命献上，被人家钉在十字架上。 Rela menyerahkan nyawa saya dipantek di atas kayu salib. 这个是耶稣基督伟大的爱， Ini adalah cinta kasih yang agung, yang besar dari Tuhan Yesus. 这个是上帝给我们一种奇妙的恩典， Anugerah yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. 是人做不到的， Manusia tidak mungkin bisa lakukan. 是人想不出来的东西。 Manusia tidak mungkin bisa terpikirkan. 但是就是上帝显明给我们这种的恩典， Hanya Tuhan sajalah yang menyatakan anugerah yang demikian rupa. 所以当彼得把耶稣拉过来的时候， Waktu Petrus menarik Yesus, 对他说：“你不可以上十字架。 nggak boleh, engkau tidak mungkin bisa naik ke atas kayu salib. ”这个就是一种很大的属灵的增长。 Ini adalah peperangan rohani yang besar sekali. 对耶稣来说， Bagi Yesus, 这个是一个很危险的挑战， satu peperangan yang sangat bahaya. 因为要拦住他上十字架。 Karena melarang dia tidak naik ke atas salib. 这个是上帝莫大的计划。 Ini adalah rencana yang besar dari Tuhan. 如果被拦住的话， Jikalau dilarang, 那耶稣整个救恩的工程就没有办法做成。 maka karya keselamatan itu tidak mungkin bisa terjadi. 所以对耶稣来说， Bagi Tuhan Yesus, 这个是一个很危险的绊脚石。 satu batu sandungan yang sangat besar. 所以耶稣就很严重的责备彼得。 Dengan keras, Yesus menegur kepada Petrus, 撒旦，你退去吧！ Iblis, jauhlah, pergilah. 各位弟兄姐妹， Saudara kekasih, 我们这里可以看到耶稣侍奉的精神， kita bisa melihat dari sini semangat Tuhan Yesus melayani. 不是为了他自己而活， Bukan karena dia sendiri, kehidupan dia sendiri. 不是为了他的好处而做。 Bukan karena kebaikannya, faedahnya dia melakukan segala sesuatu. 如果从彼得的观点来看的话， Jikalau dari titik pandang dari Petrus kita boleh melihat, 主耶稣，你不可以上十字架， Tuhan Yesus, engkau tidak boleh naik ke atas kayu salib. 这个是羞辱的道路， Ini adalah jalan yang sangat memalukan, 这个是失败的道路， sangat tidak baik, 失败的道路， jalan gagal. yang gagal, 这个是被人家拒绝的道路， ditolak oleh manusia, 这个是人家不要的道路。 orang yang tidak mau. 但是对耶稣而言， Tapi bagi Tuhan Yesus, 这个是他侍奉的道路， ini adalah jalan pelayanan Tuhan Yesus, 这个是一个荣耀的道路， satu jalan mulia, 而能够成就上帝伟大工作的道路。 bisa menggenapi karya keselamatan yang Tuhan berikan. 各位弟兄姐妹， Saudara kekasih, 当耶稣在十字架的时候， waktu Yesus di atas kayu salib, 他担当了3种很严重的痛苦。 dia menanggung tiga kesusahan yang amat sangat berat. 第一个就是肉身的痛苦， Yang ke satu yaitu bagi jasmaninya. 他跟你跟我都是一样， Dia Tuhan Yesus dengan Anda dan saya sama. 有这个肉体，
ada daging, darah 会 daging, 觉得痛当出血的时候， bisa berdarah, bisa sakit. 所以当耶稣被人家鞭打的时候， Waktu Tuhan Yesus itu dicabuk 他从头上到脚下那边都流出血了。 dari atas kepala sampai ke bawah, dia mencucurkan darah. 当他背那个十字架的时候， Waktu ia memikul salib, 是非常重的十字架。 salib itu sangat amat berat. 当他的手跟脚被铁钉钉在这个木板上的时候， Waktu tangannya, telapak tangan kakinya itu dipantek dengan paku yang besar di atas kayu itu, 他经历了所谓这个肉身肉体的痛苦。 dia mengalami semua kesusahan, kesengsaraan dari darah daging. 第二方面， Yang kedua, 在精神上的痛苦， satu kesusahan, satu penderitaan secara jiwa. jiwa. 因为很多人拒绝他， Karena banyak orang menolak dia, 羞辱他， menghina dia, 向他吐口水， meludahi dia, 看轻他， meremehkan dia. 多人都这样做。 Semua orang rata-rata berbuat demikian. 他一人面对这样的情形， Satu orang menghadapi situasi yang demikian, 这个是一种精神上或者这个心理上受到很大很大的压力。 itu satu tekanan yang amat berat di dalam hatinya sendiri. 然后第三方面在灵里上， Yang ketiga di dalam roh, 他要担当世界所有的罪过， dia mau menanggung dosa seluruh dunia. 所以他就对父上帝说 Oleh sebab itu dia berseru kepada Allah Bapa, 父啊父啊， "Oh Allah Bapakku, 为什么你离开我呢？ mengapa Allah menjauhi saya? 为什么上帝离开耶稣？ Mengapa Tuhan meninggalkan jauh daripada Yesus?" 因为当时他领受上帝对罪恶的刑罚， Karena pada saat itu Yesus telah menerima sebuah hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. 放在耶稣基督的身上。 Semua dosa-dosa manusia diletakkan di atas bahu Tuhan Yesus. 这个是一种属灵最大、最严重的痛苦。 Ini adalah penderitaan yang amat sangat berat bagi dia. 耶稣知道他会受这样的痛苦， Yesus tahu dia akan menderita sedemikian beratnya. 但是他愿意做， Tapi dia rela melakukannya. 而且还没有上十字架的时候， Bahkan sebelum naik ke atas kayu salib, 他3次曾经说， dia pernah 3 kali berkata, 人子就是他本身一定要上这个十字架。 anak manusia dia sendiri pasti harus naik ke atas kayu salib. 这个是侍奉的精神， Ini adalah semangat pelayanan. 这个是一种侍奉真实的爱。 Itu cinta kasih di dalam pelayanan. 他知道有问题、有困难在前面， Dia tahu di depannya banyak masalah, banyak problem. 但是他愿意担当， Tapi dia rela menanggung 为了成就上帝的旨意， demi menggenapkan semua kehendak Tuhan. 来拯救众人。 Menyelamatkan begitu banyak orang. 耶稣已经为我们这样做， Yesus Kristus sudah berbuat demikian rupa. 他成为我们最大的榜样。 Menjadi teladan yang paling agung, paling besar bagi kita. 他给了你给我这种侍奉的精神， Telah memberikan Anda dan saya satu semangat bagaimana melayani. 所以我们要真正向他来学习。 Oleh sebab itu kita harus benar-benar tulus belajar dengan Tuhan Yesus. 第二点，我们要学习的 Yang bagian kedua yang harus kita pelajari, 就是耶稣呼召我们， yaitu Tuhan Yesus memanggil kita, 让我们成为他的门徒， biarlah kita menjadi murid-muridnya, 而且愿意为耶稣上帝而委身。 dan harus mau rela komitmen kepada Tuhan. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 上帝这样呼召我们， Tuhan memanggil kita 因为他先为我们而做。 karena Tuhan terlebih dahulu telah melakukannya. 耶稣已经为了我们做成一个荣耀、很有价值这个救恩的工程。 Demi kita, Tuhan Yesus telah melakukan semua karya-karya yang sangat berarti ini. 当他做成这个工程的时候， Waktu telah selesai karya keselamatan yang agung ini, 他也是要求我们有一个正确的反应， juga mau kita memberikan respon yang positif, 就是我们相信他， yaitu kita mau percaya kepada Dia. 不是单单一般的心来相信，一般的心来相信， ya setengah-setengah. 但是有全心来相信 Ya,。harus segenap hati, sepenuh hati untuk percaya Dia. 所以第34节，耶稣这样说： Ayat ke-34 Tuhan Yesus berkata, 凡要跟随我的，他要舍己，背
背起十字架，而且来跟从我。 Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 当耶稣讲这一句话的时候， Waktu Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang demikian, 他本身已经有一个榜样， dia sendiri menjadi satu teladan. 他已经背过十字架， Dia tahu, dia sudah pernah memikul salib. 他已经舍己把自己献给上帝， Dia rela, dia mati bagi kita. 他愿意完全顺服上帝的旨意。 Dia taat sepenuhnya akan kehendak Tuhan. 当他做成这个工作的时候， Setelah karya semua itu tergenapi, 他就 selesai, 呼召我们来跟随他， dia berseru kepada kita untuk mengikut dia. 不是单单嘴上来跟随耶稣， Bukan hanya omong doang 但是要 ikut 用 Yesus, 真心行动来跟随耶稣。 tapi harus dengan segenap hati tulus ikut Tuhan Yesus. 所以他说：“你要跟随我的， Engkau harus ikut aku, 你要舍己。 harus menyangkal diri. 什么意思舍己呢？ Apa artinya? 愿意把整个生命交在主的手中。 Yaitu mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. 我们愿意放下我们的利益， Kita rela meletakkan semua pemikiran kita. 来愿意顺服上帝的旨意。 Rela mau taat akan kehendak Tuhan. 我们要愿意把我们的思想放在上帝的思想的下面。 Kita mau meletakkan pikiran kita di bawah pikiran Tuhan Yesus. 我们愿意做上帝所要我们做的事情， Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. 不是我们要做的事情， Bukan apa yang kita mau lakukan. 但是上帝要做的事情， Yaitu apa yang mau dilakukan oleh Tuhan sendiri. 我们愿意去做。 Kita rela mau melakukannya. 那这个是所谓的舍己， Itulah menyangkal diri. 不是靠着我的心意来做， Bukan menurut kemauan saya melakukannya. 但是我的心意放在上帝的旨意的下面， Tapi kemauan saya diletakkan di bawah kuasa dari Tuhan. 不是按照我观点思想来做， Bukan menurut konsep saya, pemikiran saya lakukan semua. 但是我的观点、我的思想要放在上帝的观点、思想下面。 Konsep saya, pikiran saya harus taruh di bawah Tuhan. 所以，上帝的思想有在我的头脑里面， Pikiran Tuhan, konsep itu ada di otak saya. 上帝的爱充满我的心， Cinta kasih Tuhan penuhi hati saya. 上帝的能力掌管我们这个心思。 Kekuasaan Tuhan mengontrol setiap pikiran kita. 那我们才能够成为耶稣基督的门徒， Kita barulah bisa menjadi murid-murid Tuhan 我们才 Yesus. 能够侍奉上帝。 Baru bisa melayani Tuhan. 因为不是靠着我们这个人来做事， Bukan bersandar diri sendiri untuk melakukan sesuatu. 但是是靠着上帝来做事， Melainkan bersandar kepada Tuhan untuk melakukan segala 他来 sesuatu. 掌管我们的一生， Dia yang menguasai, mengontrol kehidupan kita. 我 Seluruh 们的 kita. 生命就不一样了。 Hidup kita akan berubah. 这个是所谓的做门徒， Itulah yang dikatakan menjadi murid. 来跟随耶稣， Datang ikut Yesus. 就是舍己， Menyangkal diri. 不是按照世界的观念而活， Bukan menurut konsep pikiran dunia hidup demikian. 一直要越来越大，越来要受到更多的人的服侍， Mau lebih besar, lebih banyak orang melayani dia. 但是愿意谦卑，好像主耶稣， Tapi harus rendahkan diri, rendahkan hati seperti Tuhan Yesus. 而且愿意上到十字架。 Dan dia harus memikul salib. 这个是上帝对我们的呼召。 Itulah panggilan Tuhan kepada kita. 第二个方面，耶稣说你要背起你的十字架。 Kedua itu memikul salibmu. 什么是背十字架呢？ Apa artinya memikul salib? 愿意受困难， Rela menerima penderitaan. 来为了耶稣而活。 Demi Yesus kita hidup. 有一个神学家， Ada satu teolog, 他的名就是Kosuke Koyama， Kosuke Koyama namanya. 他讲了一句话 Satu perkataan yang dia katakan, ：“No handle on the cross， 十字架上那边没有抓手的那个棍子。 di salib tidak ada pegangan. 意思说十字架不能够这样拉起来的， Artinya salib tidak bisa diangkat teng-teng begitu saja. 是我们把它背起来的。 Itu harus dipikul. 当我们愿意背这个十字架的时候， Waktu kita rela mau memikul salib ini, 就是说我们愿意为上帝受苦。 kita rela menderita bagi Tuhan. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 这个是我们做门徒一个很基本的原则。
Itu satu prinsip yang sangat dasar kita yang menjadi orang Kristen. 当我们要侍奉他的时候， Waktu kita mau mulai melayani Tuhan, 不是单单愿意把自己放下， bukan hanya meletakkan diri sendiri saja, 也是愿意为福音、为主的名受苦。 juga harus rela menderita bagi Injil, bagi Tuhan. 有一个台湾人， Ada orang Taiwan, 他是在国家空军那边的这个飞行人。 dia adalah satu pilot di Angkatan Udara. 有一天他听到福音， Satu hari dia mendengar firman, 他相信主， dia percaya Tuhan. 上帝改变他的心， Tuhan merubah hatinya, 让他愿意实质来遵行上帝的旨意。 sehingga dia rela untuk menyangkal diri untuk menggenapi firman Tuhan. 他对上帝说 Dia berkata kepada Tuhan, 主啊， Tuhan, 我愿意侍奉你， aku rela mau melayani Tuhan. 我愿意成为一位宣教士， Saya mau menjadi seorang missionary. 求你差我 Tuhan utuslah aku 到无论在哪个地方 kemanapun 来 Tuhan utus 传讲你的福音， untuk memberitakan Injil Tuhan, 来关怀多人。 untuk memperhatikan banyak orang. 当他祷告之后， Waktu dia telah berdoa, 祷告很久， sampai lama berdoa lama, 他就知道 dia tahu 上帝要差他来到印度尼西亚这个国家。 Tuhan mau mengutus dia datang ke Indonesia. 印度尼西亚很大， Indonesia luas, 有几千个小岛， ada pulau, ribuan pulau. 要到哪里去呢？ Kemana? 然后上帝带领他要到东加里曼丹， Tuhan pimpin dia ke Kalimantan Timur. 他就决定了 Dia sudah mantap 从台北飞到这个雅加达， dari Taipei terbang ke Jakarta. 用大型波音大型的飞 Ya, 机， pakai pesawat Boeing yang besar ya. 那来到雅加达要转机到东加的时候， Transit waktu mau pergi menuju ke Kalimantan Timur, 换了比较小型的飞机了。 ya itu transit ganti pesawat yang agak kecil. 然后在这个东加的首都要到他要侍奉的地方，更这个小小的地方。 Setelah sampai ke Kalimantan Timur, mau menuju ke tempat pelayanan dia tempat yang sangat kecil. 只能够坐6个人的这个小型的这个飞机。 Ya naik mobil, naik pesawat capung yang hanya bisa muat 6 orang. 虽然他是一个飞行员， Sekalipun dia adalah pilot, 但是因为那个小型的飞机摇来摇去， tetapi pesawat yang kecil seperti capung itu terus goncang keras sekali. 他也是心里觉得惧怕。 Wah, dia sangat takut juga. 来到这个地方， Datang ke tempat ini, 言语不通， tidak bisa berbahasa lancar, 这个生活方式不一样。 kehidupannya itu berlainan. 当他学习这个potong kepala sama potong kelapa，他搞不清楚这个两句 Dia 话。 bingung ya, kelapa sama kepala itu. 那 Dia potong， keder. 因为那边很多椰子，他potong kelapa boleh，但是potong kepala就不可以，他就搞不清楚这个两句话。 Situ banyak kelapa, jadi potong kepala tidak boleh, potong kelapa boleh. 那各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 这个是背起十字架， itu adalah memikul salib, 愿意受苦， rela menderita 为了福音， demi Injil, 为了人的需要， demi kebutuhan manusia, 为了上帝的旨意， demi kehendak Tuhan, 为了实行上帝的意念， demi melaksanakan semua perintah Tuhan, 愿意担起这个困难， rela memikul penderitaan yang sedemikian rupa. 这个是受或者背起十字架。 Itulah yang dikatakan memikul salib. 所以当耶稣呼召人跟随他的时候， Waktu Tuhan Yesus memanggil orang untuk mengikuti dia, 来侍奉他的时候， datang melayani dia, 他说：“你要学习我这个榜样， belajarlah teladan aku ini. 愿你上到十字架那边， Mau rela naik ke atas kayu salib, 愿你担起这个十字架。 memikul salib. 如果你有这样的精神， Jikalau punya semangat yang demikian, 你是一个真实的门徒。 Anda adalah murid yang sejati. 如果你没有这个背起十字架的精神， Jikalau tidak ada semangat untuk memikul salib, 可能你还是口头上的基督徒， ya hanya
orang Kristen KTP di mulut saja. 离开上帝的真的生命精神是很远。 Jauh dengan semangat Tuhan. 第三，耶稣说：“你来跟随我。” Yang ketiga, Tuhan berkata, datang ikutlah aku. 就是我们一生向耶稣来学习， Seumur hidup kita belajar kepada Tuhan Yesus. 顺服他的命令， Taat akan perintah Tuhan. 顺服他的教导， Taat akan ajaran Tuhan. 让我们更像他， Biarlah kita lebih serupa dengan dia. 让我们能够把耶稣基督的精神、真爱、大的恩典活出来。 Kita bisa menghidupkan semangat Tuhan Yesus, berkat anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam diri kita. 这个是基督徒的意思， Ini adalah artinya orang Kristen. 小基督 Kristus kecil 把耶稣的生命、大爱把它活出来。 menghidupkan cinta kasih Tuhan dan semua anugerah Tuhan. 你来跟随我。 Anda datang ikut aku. 如果你真正跟随耶稣， Jikalau engkau benar-benar ikut Tuhan Yesus, 你是真正的门徒了， engkau adalah murid yang sejati. 你就会成长， Engkau akan dewasa. 你就能够有力量来侍奉上帝。 Ada kekuatan untuk melayani Tuhan. 有一位很伟大的基督教写作者 penulis Ada 作者， seorang penulis artikel-artikel Kristen. 他的名就是希托德 John Stott 希托德， Dia adalah John Stott namanya. 他写了一本书， Satu buku yang telah dia tulis. 他的英文名是 The Radical Disciple， 就是一种极端的门徒。 Yaitu menjadi murid yang radikal. 什么意思？成为一个很极端的门徒呢？ Apa maksudnya menjadi seorang murid yang radikal? 他的意思，如果你做基督徒的话，如果你是做基督徒的话， Artinya jikalau Anda menjadi orang Kristen, 你不要半心去做基督徒， jangan setengah-setengah. 你要成为一个真是很积极、一种极端的基督 Mau 徒。 menjadi orang Kristen yang semangat, yang radikal, yang sepenuh hati. 什么是一个很极端的基督徒呢？ Apakah itu satu orang Kristen yang radikal? 是一个不跟随世界潮流而活的基督徒。 Yaitu orang Kristen yang tidak mengikuti arus duniawi. 如果这个世界追求快乐、 Jikalau 情欲的话， dunia ini mengejar akan kesenangan hawa nafsu, 那我们就不要跟随他。 ya kita jangan ikut. 如果你跟世界没有两样的话， Jikalau kita sama saja tidak berbeda dengan 那 dunia, 你就是不是极端的基督徒了， ya engkau bukanlah seorang Kristen yang radikal. 因为你跟世界都是一样， Karena Anda sama saja dengan dunia. 世界所做的什么， Apa yang dilakukan oleh dunia, 你是跟着这个世界的潮流 Anda 而做， ikut 被它吹动起。 semua arus itu. 但是你要跟世界的潮流不一样， Anda harus berlainan, beda dengan arus-arus dunia. 当你要跟这个世界的潮流不一样的时候， Waktu Anda mau berbeda dengan arus dunia, 那你的心里要有一股很大的力量， hati harus memiliki satu kekuatan yang besar. 你要有一个很坚固的信心， Harus ada satu iman yang kokoh, 才能够面对这个世界的潮流， bisa 而且这个魔鬼的攻击。 bisa menghadapi semua serangan iblis, arus dari dunia ini. 那我们才能够把这个基督教真实的信心道理把它活出来。 Kita baru saja menghidupkan akan semua tentang agama Kristen. 那一个极端的基督徒呢， Siapa orang Kristen yang radikal? 是一个成熟的基督徒， Yaitu orang Kristen yang dewasa. 有力量来面对困难的基督徒。 Ada kekuatan, seorang Kristen yang ada kekuatan bisa menghadapi segala masalah. 今天你我成为基督徒， Hari ini Anda dan saya menjadi orang Kristen. 我们都活在一个同样的世界， Kita hidup di dalam dunia yang sama. 我们面对同样的问题， Menghadapi masalah-masalah yang sama. 不是说我们成为基督徒， Bukan dikatakan kita menjadi orang Kristen. 我们没有面对世界的困 Kita 难， tidak menghadapi banyak kesusahan dunia. 我们的困难跟世界的困难都是没有两样的。 Kesusahan kita sama kesusahan dunia tidak ada bedanya. 但是把我们分别出来的是什么呢？ Yang bedakan kita itu apa? 那我们有成熟的思想态度来去面对这个问题。 Kita punya sifat yang dewasa untuk menghadapi semua masalah-masalah ini. 那个就是有极端的信心、
坚固不是摇动的信心。 Itu punya iman yang radikal, iman yang kokoh, iman yang tidak goncang. 然后我们的生命越来越像耶稣基督， Hidup kita semakin lama semakin serupa dengan Yesus 不是 Kristus. 越来越像这个世界， Bukan semakin sama dengan dunia. 不是越来越像别人， Bukan semakin sama dengan orang lain. 但是更像耶稣基督。 Tapi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. 如果你是这样的基督徒的 Kalau 话， Anda adalah orang Kristen yang demikian 你的领命的数字， dan 领命的数字 ，kualitas rohani， kualitas rohani Anda 就是一个很良好高级的数据， pasti tingkat tinggi ya, yang 也是 pasti 有一 bagus. 个很激励这种的精神的基督徒。 Ada orang Kristen yang terus mau maju, terus bersemangat. 所以当耶稣对我们说 Waktu Yesus berkata dengan kita, 你如果要跟随我， jikalau mau ikut aku, 你要舍己， harus menyangkal diri, 你要背十字架， harus memikul salib, 你要专心来跟随我。 harus segenap hati mengikut aku. 这个不是重担， Bukan beban berat, 不是耶稣欺负我们， bukan Tuhan mau menekan kita. 不是耶稣要把各种的问题或者难处放在我们的里 Bukan 面。 Yesus memberikan kepada kita banyak masalah-masalah yang berat, penderitaan-penderitaan kepada kita. 但是耶稣要造就我们， Tuhan mau memperbaharui kita, 造就 membentuk。 membentuk kita, 耶稣要造就我们的灵命， mau membentuk kerohanian kita, 耶稣要造就我们基督徒的这个素质。 mau membentuk kualitas kita. 所以耶稣所教给我们的， Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita 都是对我们有好处。 pasti ada yang baik. 在这个各种的命令的背后， Di dalam semuanya ini, di belakang itu, 耶稣要让我们能够成为一个坚固、有力、有精神的基督徒。 Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang kokoh, yang ada semangat. 如果今天你对耶稣说 Hari ini jikalau kita berkata kepada Tuhan Yesus, 我不要舍己， aku tidak mau menyangkal diri, 我不要背十字架， aku tidak mau pikul salib, 我不要专心来跟随你， aku tidak mau segenap hati ikut Tuhan 我要 Yesus. 半心来跟随你， Saya mau setengah hati saja. 半心享受这个世界 Saya mau nikmati apa yang ada di dalam dunia ini 啊，永远永远的， selamanya. 你就不能够成长。 Anda tidak mungkin bisa dewasa, bisa 耶 bertumbuh. 耶稣知道我们的问题， Tuhan mengetahui semua masalah kita. 耶稣知道我们肉体的软弱， Tuhan Yesus mengetahui kelemahan jasmani kita. 耶稣知道我们心里的倾向这个世界。 Tahu hati kita terus menuju lebih lihat duniawi. 所以耶稣把这个原则定下来给我们。 Tuhan menetapkan semua prinsip-prinsip yang demikian kepada kita. 当我们去遵行的时候， Waktu kita melakukannya, 那我们的生命就不一样了。 nah hidup kita akan berubah. 最后的一点， Yang terakhir, 我们不要为着侍奉羞耻或者这个惧怕。 kita tidak boleh melayani membuat kita menjadi takut ataupun menjadi malu. 当耶稣救赎我们的时候， Waktu Tuhan Yesus menyelamatkan kita, 在救赎的背后有一个很重要的目的。 di belakang itu ada satu tujuan yang sangat amat penting. 我们每一个人做一个决定， Setiap kita harus mengambil satu keputusan yang benar. 在这个我们每一个人平常都会做一个决定。 Biasa manusia suka mengambil satu keputusan. 那在每一个决定的背后是有一个很重要的目的。 Di belakang keputusan itu pasti ada satu tujuan yang penting. 比方说，今天你要建筑一个房子 Misalnya hari ini Anda mau mendirikan satu rumah. 啊，这个房子是为了什么而建？ Untuk apa rumah ini didirikan? 是成为我们的住家的话呢， Menjadi tempat tinggal, 那我们要做得很好， harus kita berbuat dengan baik. 让我们住得舒服。 Biar kita tinggal di sana nyaman. 如果是一个仓库的话， Jikalau mau bangun gudang, 那我们就可以比较简单。 ya lebih sederhana dikit lah. 如果是为了店务的话， Jikalau mau bangun ruko, 那我们就做得比较方便，怎么样出入？ ya kita akan membuat keluar masuk lebih mudah. 当我们做一个决定的时候， Waktu kita mengambil satu keputusan, 它的背后都有一个很清楚重要的目的。 di belakang itu pasti ada satu tujuan yang amat sangat penting. 当耶稣拯救我们的时候， Waktu Tuhan Yesus menyelamatkan kita, 在这个拯救的背后， di dalam belakang ini
也是有一个目的， ada satu tujuan juga, 就是侍奉上帝的呼召。 yaitu melayani, menerima panggilan Tuhan. 所以，我们今天成为基督徒， Hari ini kita menjadi orang Kristen, 是上帝差遣我们到这个世界， yaitu Tuhan mengutus kita datang ke dalam dunia 为了侍奉他， demi kita melayani Tuhan, 也是侍奉人， juga melayani sesama. 让上帝的大爱显明出来， Biarlah cinta kasih Tuhan bisa dinyatakan, 让人家能够看到上帝有在我们当中。 biar orang lain bisa melihat, oh ada Tuhan di tengah-tengah kita. 如果人家看到上帝有在我们的教会里面， Jikalau orang lain melihat, oh ada Tuhan di gereja kita, 他一定很渴慕来教会的。 pasti dia rindu datang ke gereja. 如果上帝有在我们的家庭来掌管我们的家庭的时候， Jikalau Tuhan ada di rumah kita untuk menguasai, memimpin rumah kita, 那个家庭就有和睦、恩爱和喜乐。 rumah itu pasti ada sukacita, ada rukun, ada kebaikan di sana. 因为我们把上帝的恩典、大爱显明出来， Karena kita nyatakan cinta kasih Tuhan dan juga anugerah Tuhan. 这个是上帝的呼召， Ini adalah panggilan Tuhan. 来侍奉他， Datang melayani dia 来关怀他人。 untuk memperhatikan orang lain. 那所以在第38节，耶稣那边告诉我们， Ayat 38, Yesus berkata, 凡为我的名或者福音觉得羞耻不愿意公开承认的话， sebab barang siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. 那耶稣说，当我来的时候，在上帝的荣耀大能来的时候，我也是不要认识他，为他收起。 Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. 上帝要告诉我们， Tuhan mau berkata kepada kita, 不要为他的名觉得羞耻， jangan karena namanya merasa malu 或者胆怯、惧怕，不敢去传扬。 takut, tidak berani memberitakan. 为什么我们不用为我们的这个福音羞耻呢？ Mengapa kita tidak boleh malu akan Injil yang kita sampaikan? 因为福音比世界一切的万物都更宝贝、更重要。 Karena Injil lebih besar dari apa yang ada, hoki yang ada di dalam dunia ini lebih penting, lebih besar. 福音跟世界所有的东西更加有价值。 Dan Injil lebih berharga, bernilai dari apa yang ada di dalam dunia ini. 所以在前面36节，耶稣这样说： Di ayat ke-36 Tuhan Yesus pun berkata demikian. 如果人赚了整个世界， Jikalau ada orang telah meraup keuntungan, mendapatkan seluruh dunia, 那意思说他比这个 Elon Musk 更有钱，比 Bill Gates 更有钱。 wah, boleh bilang dia adalah orang yang kaya raya. Ya, lebih kaya dari Elon Musk dan juga Bill Gates. 但是如果他失去他的生命， Jikalau dia kehilangan nyawanya, 这个就没有意义了。 ya tidak ada arti lagi. 如果他赚到整个世界， Jikalau dia telah mendapatkan seluruh dunia, 但是最后他进入地狱， tapi akhirnya dia masuk ke neraka, 永远受苦， selamanya menderita. 一切所得的都没有意义了。 Apa yang dia dapat semuanya sia-sia. 所以这里耶稣告诉我们， Di sini Tuhan Yesus berkata, 福音跟这个整个世界的荣华富贵是更宝贝的。 Injil lebih berharga daripada apa yang ada di dalam dunia ini. 如果福音是这样宝贝的话呢， Jikalau Injil begitu berharga, begitu bernilai, 你为什么羞耻呢？ mengapa Anda merasa malu? 为什么你觉得害羞呢？ Mengapa Anda merasa ya malu? 你一定要勇敢的把它传出去， Harus berani untuk memberitakannya. 你不要惧怕， Jangan takut, 因为上帝与你同在。 karena Tuhan menyertai kita. 所以耶稣还没有上到天堂的时候 Oleh，sebab itu waktu Yesus belum naik ke surga, 天上地下所有的权柄 semua kuasa atas bawah dan seluruh ini 都在我的手下。 di tangan saya. 你出去为我工作， Anda pergi melayani aku, 我要与你同在， aku beserta Anda, 我要给你力量。 memberikan kekuatan. 所以各位弟兄姐妹， Saudara sekalian,
今天你我要为主而活， Hari ini Anda dan saya mau bekerja melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan. 从我们的家庭开始， Mulai dari keluarga kita, 随我们的办公室开始， mulai dari kantor kita, 到我们的社会开始工作， mulai dari masyarakat kita. 不要惧怕， Jangan takut, 不要觉得羞耻或者害羞， jangan merasa ya malu. 因为耶稣的大能与我们同在， Karena kekuatan Tuhan menyertai kita. 因为我们所要给这个世界的 Karena apa yang kita berikan kepada dunia ini, 是一个宝贝重要的信息。 satu paupei, satu yang sangat berharga, bernilai, satu berita yang amat sangat penting. 所以我们要充满信心、爱心、勇敢的心，来把这个福音或者上帝的大能显明出来。 Kita harus dengan hati yang berani, hati yang penuh kasih untuk menyatakan kebesaran Injil itu. 在2012年的时候，2012的时候， Di tahun 2012, 在巴基斯坦有一个少女， di Pakistan ada seorang remaja, 呀，少女 gadis remaja， 呀，她当时是15岁， waktu itu dia berumur 15 tahun. 她的名就是 Malala Yousafzai， Ya, Malala。 namanya Malala Yousafzai. 她在巴基斯坦这个国家， Di negara Pakistan, 她很勇敢的对这个社会政府说， dia dengan berani berkata dengan pemerintahan Pakistan, 要看重女生的权利， harus mementingkan hak asasi manusia, hak wanita. 因为在那个地方或者国家，这个重男轻女这个很严重。 Karena di tempat itu meremehkan perempuan, sangat mengangkat derajat lelaki. 所以他就很勇敢写了很多的文章， Dengan berani dia menulis banyak di website, di blog lain-lain. 他就攻击这个政府。 Dia menyerang pemerintah pada saat itu. 他是15岁， Dia waktu itu 15 tahun. 那有一天他从学校回来， Satu hari dia pulang dari sekolah, 他坐这个 bus 就巴士。 ya naik bus ya. 那当他在那个 bus 里面的时候呢， Waktu dia di dalam bus, 就上了2个带着枪的人。 ada 2 orang yang bawa pistol, senapang, naik ke bus. 他说哪一个是马拉拉，哪一个是 Siapa Malala? Yang mana Malala? 啊？然后人家就说这个是 Oh 马拉拉。 ini Malala. 他直接当时开2枪， Langsung 2 kali tembak dia. 第一个在他的头上， Satu di kepala dahinya, 第二在他的那个肩部， satu lagi di pundaknya. 然后马上带到医院， Bawa dia langsung ke rumah sakit. 然后有这个英国的医生来帮助他。 Ada dokter dari Inggris datang menolong dia. 那这个第一个弹子打在他头上的时候呢， Waktu pelor satu masuk ke dahinya, 那不会到他的里面，就是到他这个我们这个头上的骨里面， ya tidak masuk ke dalam sekali ya. 所以就把它拿出来， Ya bisa diambil itu pelornya. 然后在这个肩膀上的也是可以接到帮助， Yang di bahunya juga bisa diambil. 然后他被救过来。 Dia diselamatkan. 那当他被救过来的时候， Waktu dia tertolong, 那人家就问他说 orang lain bertanya pada dia, 你还要把这个推倡女人权利的这些运动做下去吗？ apakah Anda terus mau lakukan ini Kegerakan, ya. gerakan ini untuk membela hak wanita? 他说我还是做下去。 Saya tetap mau melakukannya. 所以他的脸是有这个痕迹的， Mukanya ada cacat ya, 但是他的心没有改变， tapi hatinya tidak berubah. 他仍然去为女人来这个奋斗。 Dia tetap berjuang bagi hak-hak untuk wanita. 然后这个 Times 的这个杂志就说， Majalah Times di sana tertulis, 这个是一个勇敢的女人， ini adalah wanita yang sangat berani 为了她一个理想理念， demi apa yang organisasi yang dia juang 她愿意 ini. 奋斗，她有这个勇敢的心。 Dia berjuang, dia ada hati yang berani. 然后这个文章就对我们说，
Makalah ini berkata kepada kita, 如果你是信基督的话， jikalau Anda yang percaya Tuhan Yesus Kristus, 如果你有这个福音的真理的话， jikalau Anda ada kebenaran Injil dalam hati kita, 如果你是有基督耶稣里面的救恩大爱大恩的时候， jikalau hati Anda punya cinta kasih keselamatan, 那你为什么不勇敢传讲福音？ mengapa Anda tidak berani untuk memberitakan Injil ini? 所以这个马拉拉一个见证， Malala ada satu kesaksian, 也是提醒推动我们 juga memperingati, mendorong kita semua 勇敢的为上帝而活。 berani hidup bagi Tuhan. 我们进入祷告， Kita berdoa bersama. 亲爱的父神， Bapa kekasih, 我们来到你的面前， kami datang ke hadirat Tuhan. 我们深深心里感谢你， Kami sungguh-sungguh dari dalam lubuk hati kami berterima kasih kepada Tuhan. 因为你来到我们当中， Karena Tuhan datang di tengah-tengah kami 为了侍奉我们， untuk melayani kami. 把生命摆上救赎我们。 Rela memberikan hidup untuk menebus setiap kami. 你也是给我们很重要属灵的原则， Tuhan juga memberikan banyak prinsip-prinsip yang sangat penting di dalam kerohanian. 愿意舍己， Rela menyangkal diri, 背十字架， memikul salib, 跟随你， ikut Tuhan. 我们就成为真正的门徒了。 Kami menjadi murid yang sejati. 有勇气、有信心来侍奉你的 Ada 门徒。 kekuatan, ada iman untuk melayani Tuhan. 主啊，求你怜悯我们， Tuhan memberikan belas kasihan kepada kami, 帮助我们， menolong kami. 听我们祷告， Dengar doa kami ya Tuhan. 奉了耶稣基督圣名求， Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin.